ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وذريته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertama kali bersama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang telah Allah Taala kurniakan pada kita. Yang tidak terhingga secara khususnya kerana telah memberikan kita kesempatan untuk kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Dan telah kita menunaikan sembahyang Isyak secara berjemaah. Kemudian kita ambillah masa sebagaimana biasa 1 jam untuk sambung kuliah kita yang telah lalu. Okey, baik. Tapi malam ni geng-geng sikit nampak. Tak tafi cuti kan? Kan? Tak tafi cuti. Puas sikit. Minggu macam 2 minggu lepas okey ramai orang. Bila ramai ustaz pun semangat. Ni bila tak ramai ustaz cakap seru-seru ya. Okey, baik. Kita malam ini nak sambung kuliah tentang akidah Islam yang bersabit dengan iman. 2 minggu lepas tafsir. Jadi akidah pula kita sambung kuliah yang telah lalu. Dan sebelum ini kita telah melalui banyak kuliah, saya kira daripada awal tahun 2000 daripada bulan 1. Kita dah melalui satu tajuk yang penting, itulah kalimah la ilaha illallah. Dan itulah awal-awal perkara yang kita kena mengetahui sebelum kita nak meneruskan kepada perkara-perkara lain dalam bab akidah Islam. Itu paling penting sekali. Dan saya dah berkongsi dengan tuan-tuan tentang kelebihan, keagungan dan kepentingan kalimah ini dalam Islam. Yang mana tidak ada orang yang boleh masuk Islam melainkan dengan kalimah yang mulia ini. Tak ada lah. Nampak? Mesti nak kena sebut kalimah ini sekurang-kurangnya la ilaha illallah. Mesti sebut. Walaupun ulama Islam berbeza-beza dengan lafaz. Macam mana? Lafaz yang paling baik bila seseorang itu nak masuk Islam. Ada 3-4 pandangan ulama dalam perkara ini. Umpama yang telah ditengahkan oleh ulama besar kita Al-Imam Syekh Al-Tawjiri rahimahullah ta'ala dalam buku dia Tuhfatul Zakirin. Dan lain-lain umpama Al-Syekh Umar Al-Husaini juga dalam perkara itu. Ramailah ulama kita. Ada ulama kata boleh masuk Islam dengan sekadar yakin. Ada? Tak perlu lafaz. Yakin je Islam ni agama benar, Quran ni kitabullah dan Nabi ni pesuruh Allah Ta'ala. Dia ada keyakinan, tak sempat nak lafaz umpamanya. Dia dah dikira Islam. Itu kata Al-Baijuri rahimahullah ta'ala. Dia kata ada sekelompok ulama yang mengatakan bahawa boleh masuk Islam dengan sekadar yakin. Pasal apa? Pasal ada nas yang menjurus kepada itu. Nampak? Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar radhiyallahu ta'ala anhu ataupun rahimahullah ta'ala daripada Uthman bin Affan. Mamata wa huwa ya'lam anna Allaha haqq dakhala al-jannah. Daripada Uthman bin Affan. Kata Nabi, siapa-siapa yang mati dia yakin Allah Ta'ala ini benar. Bukan Allah Ta'ala saja, Allah Ta'ala itu benar, Nabi-Nya itu benar, segala yang ada dalam Quran itu benar. Dia yakin. Nabi kata dakhala al-jannah, dia masuk syurga. Nampak? Tak ada nak lafaz. Dia ada keyakinan. Sebagian pula kata cukup dengan dia berkata, dia kena lafaz. Tapi sekadar la ilaha illallah.
Bila kita sebut la ilaha illallah, tidak semestinya kita menafikan Muhammadur Rasulullah, tapi untuk sebut memadai dengan lafaz itu. Kerana berdalil juga berapa nas yang ada, umpama riwayat sahih daripada Abdullah bin Amr bin Al-As dan yang lain-lain. Maka la akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa yang menyebut perkataan ini di akhir hayatnya, la ilaha illallah, dia masuk syurga. Mana dia Muslim lah. Lepas tu bila kita nak orang nak mati, kita kena talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak payah sebut Muhammadur Rasulullah. Tak sebut tu bukan makna kita menafikan kalimah itu, tidak. Kan? Bukan makna dia tak suka atau dia tak setuju, tapi untuk sekadar lafaz. Itulah sekurang-kurangnya. Nampak? Ada pula ulama yang kata kita kena sebut kedua-duanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak perlu sebut asyhadu. Itu pandangan ulama Syafi'i kita sendiri, Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala, pengarang buku Nihayatul Muhtaj, karangan syarahan kepada Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Apa tak kenal Al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Kita sebut Syekh Ramli, Syekh Ramli dia lah. Tuan-tuan banyak semayang hari ni, ibadah tuan-tuan hari ni banyak ikut Syekh Ramli. Kita mazhab Ramli dalam Syafi'i. Tuan-tuan lepas semayang baca Fatihah, itu mazhab Ramli. Ulama ada dua pandangan. Pertama, selepas semayang tak perlu dibaca Al-Fatihah secara khusus, sebab tidak ada riwayat dalam perkara itu. Sebagian kata boleh baca Fatihah, antaranya Al-Imam Ramli rahimahullah ta'ala. Sebab Fatihah ni dia bukan kelompok bacaan selepas solat, tapi boleh dibaca atas dasar umum Al-Fatihah, itu saja. Tapi kita tak boleh nak kata baca Fatihah ni sunnah lepas semayang. Itu tak boleh kata begitu. Pasal dia tidak berdasarkan kepada nas. Boleh diamalkan, tapi utamakan yang lain lah, macam ayat kursi, 3 kul, macam tu. Konsep dan prinsip ilmunya begitu. Yang disandarkan kepada nas selaku sumber syarah, kita kata ada nas. Dan tak bermakna kita menafikan amalan itu. Kita jangan salah faham. Ar-Ramli dia kata tak apa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia sebut, dia yakin, Islam lah dia. Tak perlu kata asyhadu. Namun ada jugalah ulama yang kata kita kena sebut komplit kedua-dua kalimah syahadah dengan juga menyebut asyhadu. Antaranya juga ulama Nusantara kita, ikutan Nusantara lah, dia ulama Arab, tapi ikutan Nusantara kita ialah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Kita juga sebahagiannya beramalan mengikut amalan beliau, sebab buku fatwa beliau Al-Fatawa Al-Kubra adalah buku induk yang menjadi mata pelajaran di mana-mana pesantren dan pondok di Nusantara Melayu, merangkumi Malaysia, Indonesia dan Thailand. Fatawa Kubra. Nampak? Bahkan hari ni pun banyak yang duk kata zikir menari ni harus, kerana cedok satu fatwa juga daripada beliau dalam Fatwa Kubra itu lah. Dia kata kena sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena sebut asyhadu. Maka kita pun kalau boleh sebutlah. Dan ini yang banyak diamalkan. Bahkan kalau kita tengok YouTube Dr. Zakir Naik, kalau orang nak masuk Islam, dia tanya dulu, do you believe Allah is one God? Yes. Do you believe that Muhammad is the prophet of God, messenger of Allah? Yes. Anybody force you to embrace Islam? No. Okay, now follow me. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kawan tu baca. Kemana dia sebut? Kau baca masalah pun. Makna lah. Sebab kalau kita baca tak tahu makna, tak boleh. Kita ajar orang masuk Islam, ajar la ilaha illallah. Apa dia la ilaha? Aku tak tahu. Tak boleh. Dia kena bagi tahu makna supaya dia tahu kalimah itu. I bear witness that Allah Subhanahu wa ta'ala is one God. There is no God other than Him. I bear witness that Muhammad is the prophet of God, the messenger, the last messenger of Allah. Cukup. Nak bagi
lafaznya disebut, maknanya diketahui, ada yakin, hanya komplit lah. Dia panggil seseorang itu memeluk agama yang suci. Selesai. Kita pun ambil yang itulah yang paling baik. Dunia Islam ni dunia khilaf. Dunia khilaf, tak sunyi daripada perselisihan ulama dalam banyak hal. Maka kita boleh menceduk-ceduk manakah yang paling baik dan yang paling sesuai untuk diamalkan, selagi mana dia bersandarkan kepada nafs yang diiktiraf. Bolehlah, tak ada masalah. Jadi saya sebut pada tuan-tuan kelebihan kalimah ini. Daripada awal tahun sampai ujung tahun ni saya ada sebut waktu je, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Merangkumi maknanya, merangkumi amalannya dan doa serta zikir yang ada hubung kait dengan kalimah ini. Dan kita tak boleh berlepas diri tuan-tuan daripada kalimah ini. Tak boleh berlepas diri. Dan antara kalimah yang kita kena sentiasa banyak sebut, di samping zikir-zikir yang lain, ialah kalimah ini. Kena sebut selalu lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan kata time mati saja. Time tahlil kenduri arwah ya, buat kita sebut la ilaha illallah. Lain pada tu tak baca. Tak boleh lah. Kalimah ini teramat mulia untuk kita sekadar menjadikan dia ratib pada majlis-majlis kematian. No. Ini adalah kalimah yang menjadi kunci kepada Islam. Terbuka kunci ni, terbukalah dia selama-lama. Jadi kita nak kena ingat. Nampak? Orang tahlil untuk kita belum tentu lagi. Sampai tak sampai itu banyak lagi halangannya tu. Keikhlasannya, banyaklah. Kita sendiri hak kena sebut, hak ditulis oleh malaikat. Setiap kali kita tulis, kita sebut, malaikat tulis. Setiap kali kita sebut, malaikat tulis. Bahkan satu-satu kalimah yang bila kita sebut, dia direct pergi kepada Allah Ta'ala tanpa sebarang hijab, ialah kalimah ini, la ilaha illallah. Tuan-tuan sebut, tuan-tuan, dia boleh terus menuju kepada Allah Ta'ala tanpa hijab. Baik. Jadi agak-agaknya kita dah faham lah. Agak-agaknya kita dah faham. Tuan-tuan kena jaga kalimah ini. Mulai daripada hari ini jangan terlibat dengan bohong, jangan terlibat dengan segala amalan yang ada hubung kait dengan syirik. Pasal itulah sebesar-besar dosa yang boleh mengeluarkan kita daripada agama tanpa kita sedar. Nak dunia Melayu ni dunia ke arah itu. Banyak sangat khurafat, tayu-mayu dan seumpama. Banyak sangat. Jadi kita tak payah. Tak payah. Sayangkan agama, terutama kalimah ini. Saya selalu sebut tuan-tuan, Nabi bila naik ke Isra' Mi'raj, Nabi dapat 3 perkara. Disebut oleh ulama syariah kita, nama ulama-ulama mufassirin. Tak kala dia mensyarahkan akhir surah Al-Baqarah, antaranya Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau saya pernah sebut tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak sampai situ lagi. Nabi naik Isra' Mi'raj tuan-tuan melalui satu riwayat sahih daripada Abu Zar dan juga lain-lain. Nabi dapat 3 benda. Kita ingat Nabi naik Isra' Mi'raj dapat 1 je. Nabi dapat 3 benda. Apa yang Nabi dapat, kita dapat. Ulama kata hukmun Nabi hukmun li ummati. Itu satu kaedah besar dalam usul. Apa yang terhukum pada Nabi, terhukumlah pada umatnya. Tidak terkecuali. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa banati ammika, sampai akhir. Wahai Nabi, beritahu isterimu, anak-anak perempuan, anak-anak, adik-beradik, ibu contoh, supaya mereka menutup aurat mereka, merendahkan pandangan mereka. Bila Allah Ta'ala kata kul pada Nabi, kita juga sama, terkena sama. Kul huwallahu ahad. Nabi ya, katakanlah wahai Muhammad. Tuan-tuan tengok terjemahan, memang dia tulis begitu. Kul, buat dalam kurungan. Katakan, dia kurungan wahai Muhammad. Sebab lafaz itu secara khitabnya Allah Ta'ala khitab pada Nabi, tapi hukumnya kepada seluruh umat. Kita tengok terjemahan, memanglah katakanlah dia buat kurungan wahai Muhammad. Nabi je. Nah, Allah Ta'ala suruh kata. Kita sekali. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita juga sama. Nampak? Apa yang terhukum pada Nabi, terhukum pada umat. Melainkan setengah-setengah perkara yang tidak terhukum pada umatnya. Dia khas kepada Nabi.
Nabi boleh kahwin ramai, kita tak boleh kahwin ramai. Itu untuk Nabi saja. Kita nak kahwin 10 macam ada seorang kat Singapura ustaz tu kan. Berapa tahun yang dulu. Dia kahwin 10. Siap baik di Singapura. Tak tahu nak tangkap dia. Ni baru-baru ni pun kata ada kahwin lebih. Ada berita saya pun. Saya ada terbaca. Tak boleh ya. Kita 4 cukup. Dah maksimum dah tu. Apa? 4 cukup. Nak seorang lagi, ceraikan seorang. Baru boleh kahwin seorang lagi. Tunggu habis yang cara apa? Kahwin seorang lagi. Okey, baik. Nabi dapat pertama semayang. Sebesar-besar ibadah dalam Islam, semayang secara umumnya. Kena faham juga tu. Semayang ibadah yang paling besar dalam Islam secara umumnya. Tidak ada ibadah yang lebih besar daripada itu. Kemudian berbeza-beza pula amalan itu mengikut masa, tempat dan keadaan. Bukan semayang ni afdal setiap masa. Ada kalanya semayang itu afdal. Ada kalanya doa itu afdal. Ada kalanya zikir itu afdal. Ada kalanya puasa itu afdal. Ada kalanya baca Quran itu afdal. Ada kalanya diam itu afdal. Tuan-tuan nak baca Quran ataupun nak semayang, baca khatib bagi kurban, tak boleh. Tak boleh semayang. Waktu tu Allah Ta'ala suruh diam. Diam paling afdal. Sebab agama ni dia milik Allah Ta'ala. Dia milik Tuhan. Dia bukan milik kita. Dan dia nak begitu. Begitulah. Kan? Suka tak suka. Itulah yang Allah Ta'ala nak. Kedua, Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala bagi akhir surah Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Allah Ta'ala bagi ayat. Ayat yang memberi pengiktirafan tentang iman Rasulullah dan orang mukmin. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ayat pasal tauhid, ayat pasal iman, ayat pasal akidah. Allah Ta'ala jadikan dia ni hadiah istimewa kepada Nabi dan juga umatnya pada malam yang istimewa itu. Isra Mi'raj Nabi dapat amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Ayat pasal iman. Telah beriman Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya. Dan juga sekalian orang yang beriman. Bila Nabi turun, datang pula satu malaikat tuan-tuan, bawa ayat ini. Dia turun, dia tak pernah turun ke dunia melainkan pada hari itu. Dan dia tidak pernah terbuka pintu langit untuknya melainkan pada hari itu. Buat turun khas amanah Rasul. Satu riwayat sahih daripada Muslim, daripada sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Nama Allah. Kadang-kadang ada surah yang turun berkali-kali. Itu diketahui dalam usul Quran. Ada ayat yang turun berkali-kali. Mengikut masa dan peristiwa yang berlaku pada masa itu. Nampak? Dua. Yang ketiga Nabi dapat apa? Ini paling besar. Hak lain tu besar juga, tapi hak ni paling besar. Nabi dapat pengampunan kepada orang yang mati dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Dosalah besar macam mana pun, banyak macam mana pun, tinggi macam mana pun, walau setinggi langit, dosa dia banyak benar, tapi dia tak pernah syirik pada Allah Ta'ala, maka ada peluang untuk dia diampunkan. Bahkan dia tidak kekal dalam neraka. Boleh jadi dia juga akan masuk surga tanpa hisab. Tak siapa tahu. Dan saya dah pernah sebut tuan-tuan, yang disebut sebagai hadisul bitaqah, 2-3 kuliah yang dulu lah kalau tuan-tuan masih ingat. Seorang hamba Allah Ta'ala yang dibentangkan kepadanya 99 buku amalan, satu kebaikan pun dia tak ada. Akhirnya Allah Ta'ala masuk ke syurga. Saya juga pernah sebut tuan-tuan, ada orang tu dia bunuh 99 orang, tambah seorang lagi jadi 100 orang dia bunuh. Tapi dengan sebab dia nak bertaubat, akhirnya rohnya dibawa oleh malaikat rahmat. Dan dia riwayat yang sahih. Kita dulu sekolah kan dah ada ilmu, dah dengar ustaz mengajar cerita ni. Tapi bila kita belajar kita jumpa lah dia satu nas yang amat sahih dalam bab
taubat. Dan tuan-tuan kalau belajar Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi pun tak silap dia ada masuk hadis ini dalam bab taubat. Kan? Sama juga tuan-tuan, ada seorang ni tuan-tuan dia jahat, tak ada kebaikan bagi dia. Satu pun tak ada. Tapi dia tak pernah syirik dengan Allah Ta'ala. Bila dia nak mati, dia rasa takut. Aku ni saya kena azab teruk Allah Ta'ala. Dia berpesan pada anak dia, kalau aku mati, aku nak dahlah kehidupan dia penuh dengan kejahatan. Kan? Kemudian bila dia nak mati, dia buat lagi satu kemungkaran yang besar, yang kita pun tak terfikir dia akan buat macam tu. Dia pesan pada anak dia, dia kata, iza ana mitu ahrifuni, bila aku mati kau bakar. So bakar. Mana ada agama Islam ambil daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad dia suruh bakar? Ada Allah Ta'ala. Tapi setahu dia tidaklah. Agama Islam ni tak suruh bakar mayat, dia menyakitkan mayat. Kecuali kalau orang tak semayang berjemaah je Nabi nak bakar. Nabi nak bakar rumah, Nabi nak bakar orang. Betul itu. Dia kata bila aku mati kau bakar. Suruh bakar. Dan bila kau dah bakar aku, bila bakar tuan-tuan, dia tak hangus semua. Masih ada tulang temulangnya, masih ada. Dia kata kau tumbuk tulang-tulang aku. Kemudian kau campurkan dengan abu-abu aku. Sebahagian kau buang ke laut, sebahagian kau buang ke darat. Dia kata idza ana mitu ahrikuni summa shakuni. Summa zaru nisfi fil barri wa nisfi fil bahr. Dia kata separuh abu aku kau buang ke laut, separuh abu aku kau buang ke bumi. Dia tak nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Pasal dia takut aku nak kena azab. Dia ingat esok bila kena azab tu tak ada, tubuh badan ni tak ada lah. Tapi bila dia mati, Nabi kata Allah Ta'ala telah menghimpunkan abunya yang ada di langit, di laut dan di bumi. Kemudian Allah Ta'ala tanya dia, ma hamalaka ala ma sana'ta ya abdi, wahai hamba, pasal apa kau buat begini? Kau buat benda ni pelik, siapa kau buat begini? Dia jawab sepatah je, ma khafataka ya Rabb, kerana takut padamu wahai Allah. Takut je. Kemudian Nabi kata Allah Ta'ala mengampunkan. Tengok. Jadi kenalah yang pun Nabi dapat pengampunan kepada sesiapa yang mati tidak pernah mensyirikkan Allah Ta'ala. Bukan tu jadi jahat, tidak. Tapi kita punya dalam akidah Islam, benda ni jadi induk yang besar. Tak boleh syirik. Kita selalu baca setiap hari Jumaat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ulama tafsir wa la tamutunna illa wa antum muslimun ialah mati tanpa syirik. Mati itu tak ada syirik. Nampak? Jadi kita jangan terlibat. Kadang-kadang kita ni tak syirik, tapi kita terlibat. Kan? Terlibat dengan syirik. Ada orang setakat dia pergi tikam nombor ekor, okeylah lagi. Ada orang bukan pergi tikam nombor ekor saja, dia nak dapatkan nombor tu, pergi jumpa bomoh sana, pergi jumpa bomoh sini nak nombor. Nampak? Amalan ni dia ada hubung kait dengan kepercayaan. Bila berhubung kait dengan kepercayaan, dia boleh masuk ke daerah syirik. Dulu tuan-tuan, saya pergi ke, dulu kita buat perkemahan tahun 2007 di PD, Port Dickson. Tuan-tuan perasan tak, kalau di Teluk Kemang tu, dia ujung tu tuan-tuan nampak ada satu bukit. Saya dah pernah masuk bukit tu. Kita orang berkemah 3-4 hari ke 5 hari sini, saya tak ingat, lama lah 4-5 hari. Satu masa kita orang pernah pergi ke bukit tu. Bukit tu turun. Rupanya di belakang bukit tu tuan-tuan, dia ada satu tempat bersejarah, tapi dia tidak dipelihara. Tapi dia ada tampal lah, dia punya signboard. Tuan-tuan tahu apa? Tapak kaki Nabi Sulaiman. Bukan tapak kaki Sulaiman. Tapak kaki Sulaiman lah laut tu, haiwan tu. Tapak kaki hantu. Pernah tengok tapak kaki hantu? Tak pernah? Belum pernah pergi PD, naik bukit, pergi belakang bukit. Dia ada lorong. Ada tapak kaki hantu. Kemudian ada telaga hang lipu.
Telaga tu pun saya tengok unik lah. Bukan unik pasal apa. Kita naik-naik tangga, telaga tu duduk di lereng bukit tau. Tapi air dia banyak. Kita pelik juga. Lepas tu benda pelik-pelik ni kan dia jadi sembahan. Dia jadi sembahan. Kita tengok tepi telaga tu dia ada satu batu, ada tapak kaki. Besar, tapak kaki panjang tu. Ni tapak kaki hantua katanya lah. Bukan hantiwa. Hantiwa Cina, ni hantua. Ada orang kata hantua ni bukan orang Melayu, ni Cina ni hantiwa. Dia hantua. Tapak kaki hantua. Kemudian telaga tu telaga hang lipu. Itu tak apalah, tak kisahlah kan. Tapi nak cerita Allah banyak kertas-kertas banyak kat situ. Kertas kuning ada, merah ada, hitam ada, penuh kawasan tu semua kertas-kertas. Saya tanyalah yang guide kita orang tu, macam ranger lah. Tanya dia kata tiap-tiap malam orang Melayu ada, Cina ada, India ada, datang ke sini nak dapat nombor. Dia pasang colok, bakar colok. Betul ada lah upacara dia, Allah Ta'ala alam lah. Tapi banyak lah kesan-kesan terbakar. Betul ada kertas-kertas, kertas warna-warni lah. Kita tahulah kalau kertas merah, kertas hitam, kertas ni kertas-kertas apa dia panggil, benda-benda gitu lah kan. Dia kata sini memang dia nak dapat nombor. Itu syirik, syirik. Jadi tak boleh. Nabi dapat nombor 3 tu yang paling besar, pengampunan kepada sesiapa yang mati dia tidak pernah musyrik Allah Ta'ala. Boleh jadi dia masuk syurga tanpa hisab. Setiap orang nak benda ni tuan-tuan. Siapa pun nak benda ni. Bahkan Nabi sendiri pun tiap kali semayang, ada kalanya dia baca doa ini. Mengikut riwayat sahih daripada Ahmad, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita pun sekali-sekala baca lah. Bukan susah mana. Fil alamin innaka hamidum majid. Macam tu kan. Pernah baca doa Abi Hurairah dan juga Aisyah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal. Untung dalam mazhab Syafi'i dia tak wajib doa ni. Tapi dalam mazhab lain, umpama dalam mazhab Malik dia mewajibkan doa ini pasal tak ada riwayat apa. Al-Imam Ibn Arabi kata Nabi sentiasa membaca doa ini dalam tasyahud. Maka dia kata wajib. Tak baca tak sah sembahyang. Lepas tu kita bacalah doa ini. Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Tuhan, hisabkanlah aku dengan hisaban yang ringan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Tuhan, hisabkanlah aku dengan hisaban yang ringan. Aisyah kata aku dengar Nabi baca dalam solat. Aku pun tanya, kerana Nabi aku sifat di solat ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Memang saya setiap kali semuanya saya akan baca. Tapi tidak selalu lah, sebab banyak doa yang Nabi baca. Jadi kita baca bersilih ganti. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wa mal hisabul yasir? Wahai Nabi, apa hisab yang ringan ni? Nabi bila baca, Aisyah kata bila tasyahud Nabi akan baca doa ini. Aisyah pun tanya Nabi bila dah habis sembahyang, ya Rasulullah, apa hisab yang ringan? Nabi kata ayyuta kitabuhu wa yutajawaz anhu. Diberi kitab amalannya tapi tidak diselidiki pun. Setiap orang tuan-tuan dia akan dapat buku amalan. Bahkan ulama khilaf, adakah Nabi kita pun akan dapat buku ataupun tidak. Sebagai kata dia akan dapat buku, kemudian dia termasuk dalam hamba Allah Ta'ala, dapat buku juga. Setiap orang akan dapat buku. Kan? Tapi Nabi kata yang penting tidak diselidiki bukunya itu. Buku akan dapatlah, tapi Allah Ta'ala tak cek. Tak cek. Nabi kata ya Aisyah, man nuqisha halaka. Kalau Allah Ta'ala belek je buku tu wahai Aisyah, habislah. Jadi setiap orang akan dapat buku, kita akan dapat buku, tapi minta Allah Ta'ala tak cek buku kita. Yutajawaz di mana Allah Ta'ala tak pandang isi kandungan buku kita. Kalau dia buka, yang kita jadi minta yang itu. Allahumma hasibni hisaban yasir. Menunjukkan bahawa tidak dihisab. Dan Nabi sebut tuan-tuan, dari riwayat Bukhari sahih, umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan,
akan ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab. Ada satu riwayat Nabi Jibril datang, dia kata, wahai Muhammad, Allah Ta'ala bagi khabar bergembira padamu, 70,000 di kalangan umatmu tidak akan dihisab. Tak ada hisab, tak ada timbangan. Buku dapatlah, tapi tidak dihitung amalannya. Nabi pun doa, ya Rabb zidni, wahai Tuhan tambah lagi. Kemudian Jibril beritahu lagi, wahai Muhammad, 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab itu akan bawa pula 70,000 orang yang lain tiap seorang daripada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Setiap orang tu boleh ambil pula 70,000. Macam banyak ustaz, 70,000 kali 70,000 ni macam bilion. Itu hitungan kita. Di sisi Allah Ta'ala kita tak tahu. Kita beriman, ya. 70,000 akan masuk syurga tanpa hisab. Dia akan bawa lagi 70,000 orang yang lain. Rahmat Allah Ta'ala ni dia besar, dia luas, meluasi langit dan bumi, terutama sekali pada kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala memulakan ayat dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala yang Rahman dan yang Rahim. Dua-dua tu menunjuk kepada rahmat Allah Ta'ala. Dan dua-dua kita nak. Kita nak rahmat yang bernama Rahim, kita nak rahmat yang bernama Rahman. Rahman di dunia, Rahim di sana. Nak dua-dua lah. Kita nak. Tapi kita kena buatlah kerja kita, kan? Kita tak tahulah apa nasib kita akan datang. Semua orang tak tahu. Siapa dia pun tak tahu. Cuma kita buat apa yang diperintahkan. Itu saja. Nama kita ni dah siap ada, tuan-tuan. Dah siap ada. Kan? Ditulis takdir manusia 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Melalui riwayat sahih umpama riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis Muslim. Allah Ta'ala tulis takdir manusia 50,000 tahun sebelum dijadikan makhluknya. Takdir kita ditulis dulu sebelum kita ada. Dah tulis dah takdir kita. Pasal awal-awal penciptaan ialah al-qalam, pen menulis takdir kita lah. Dia tulis dulu takdir. Bukan baru, lama. Kan? Nampak? Dan sudah ada nama siapa yang duduk di Ashabul Yamin, siapa yang duduk di Ashabul Shimal. Satu hari Nabi semayang kepada sahabat. Nabi semayang, Nabi kata pada sahabat, Nabi kata, di tanganku ada nama-nama ahli syurga. Nama mereka, nama bapa mereka dan nama keturunan mereka. Di tangan kiriku ada nama-nama ahli neraka. Nama mereka, nama bapa mereka dan nama keturunan mereka. Nabi kata, la yazid wa la yanqus ila yaumil qiyamah. Matan dia saya tak ingatlah, saya sebut terjemahan. Sebab hadis dan dia prinsip, kalau kita tak ingat matan, kita tak boleh sebut. Walaupun dia lafaz, dia bukan Quran, tapi dia lafaz Nabi. Perkataan Nabi tak guna, melainkan dia ada maksud dia yang tersendiri. Saya bukan Melayu. Nabi kata, pentingnya ujung tu Nabi kata, tidak bertambah, tidak berkurang, walau seorang. Nampak? Lepas tu ulama dulu-dulu tuan-tuan, bila dia mula dia menangis. Pasal apa dia menangis? Pasal aku tak tahulah, aku ni duduk di Ashabul Yamin tu, di Ashabul Shimal, di sisi Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Benda tu dah ada siap dah. Kan? Bila Nabi kata begitu, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, fama balul amal? Habis tu, ya Rasulullah, apa kita nak semayang lagi? Benda dah siap ada kan? Nabi kata, i'malu fa kullukum muyassar lima khuliqa lahu. Fa in kana min ahli jannah yusira li amali ahli jannah, wa in kana min ahli nar yusira li amali ahli nar. Nabi kata, jangan, kau kena beramal, kau kena semayang, kau kena buat perintah Tuhan. Sebab kamu dijadikan seumpama apa yang telah dituliskan bagimu. Kalau kau ditulis sebagai ahli syurga, kamu akan buat amalan ahli syurga. Ataupun boleh jadi amalan ahli neraka, tapi akan ditutupkan dengan amalan ahli syurga. Kalau kamu ahli neraka, kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka.
Atau boleh jadi kamu beramal dengan ahli syurga, tapi kamu akan ditutupkan dengan tutupan umpama tutupan ahli neraka. Nampak? Sebab itu dari sudut takdir Allah lah. Sebab dia yang maha berkuasa, dia yang maha berkehendak. Kita tak disuruh untuk nak. Kita cuma buat apa yang diperintahkan. Nampak? Jadi penting tiga. Jadi saya sebut kalimah ini amat penting untuk kita jaga, dan kita jangan mati melainkan, bahkan tuan-tuan, ada ulama kata matlamat kita ialah nak mati dalam Islam. Biar matlamat aku ialah aku nak hidup dan nak mati dalam Islam. Itu matlamat kita. Nampak? Okey, baik. Jadi saya dah lalu sebahagian besar daripada bab ini. Ada satu dua perkara lagi saya nak kongsikan sebelum saya nak masuk bab yang kedua. Setahun satu bab kan. Okey dah tu. Setahun baru 12 kuliah. Baru 12 jam. Kami dulu di universiti tuan-tuan, satu subjek kita belajar tak kurang 38 jam. Kalau tuan-tuan ni, kalau satu subjek kita orang dulu kan, tuan-tuan ni macam 3 tahun lebih lah. 38 jam. Itu minimum untuk satu subjek. Kalau universiti swasta tuan-tuan, satu subjek 8 jam je. Saya mengajar di Open University, satu-satu subjek syariah ni 8 jam. Allah, nak ajar apa 8 jam, sikit sangat. 4 kelas je, 2 jam, habis satu subjek. Saya ajar fiqh, ajar usul fiqh kan, 8 jam. Allah, kita dulu belajar 40 lebih jam kan. Rasa tak cukup lagi, dia belajar 8 jam. Itu tak campur kelas tak main lagi. Ada orang 4 kelas tak pernah hari. Sebab di sana dia kelas tak wajib. Dia tak ada markah untuk kelas ni. Dia assignment dengan kuasa. Kelas tak ada markah. Ada yang langsung tak ada kelas. Sampai saya pun nak ambil juga. Kata you all ni saya keluar bawa ijazah agama pengajian Islam syariah. Tapi kelas tak pernah datang. Macam mana? Kan? Semua orang dapat 10 ijazah. Tapi ilmu kat dada tu tak kurang lah. Kan? Ada satu dua benda yang saya nak sebelum saya nak kongsikan sebelum kita pergi tajuk yang nombor 2. Itulah tajuk tentang Allah. Satu perkataan je, Allah. Pasal apa tak ajar la ilaha illallah dulu, baru ajar Allah. Sebab la ilaha illallah dia kalimah syariah, kalimah akidah, yang mana tak masuk Islam melainkan kalimah ini. Setiap orang bila dia ucap la ilaha illallah menunjukkan ketauhidannya. Berbeza kalau tu orang tu sekadar sebut Allah, belum tentu dia mentauhidkan Allah. Dia kalimah tu. Mana-mana ulama bila mengarang bab akidah, dia akan memulakan dengan kalimah la ilaha illallah. Lepas tu baru dia hurai tentang kalimah Allah selaku Tuhan. Orang kafir boleh kata Allah. Tapi kalau nak kata la ilaha illallah, takut juga dia masuk Islam, dia masuk Islam. Kan? Nampak? Bukan makna kalimah itu. Ini kalimah yang merujuk kepada nama Allah. Ini kalimah yang merujuk kepada Islam keseluruhan. Dari sudut kepentingan syariat, kita hurai kalimah ini dulu. Baik. Ada satu dua benda yang saya miss berkenaan dengan kalimah la ilaha illallah. Salah satu ni ialah saya nak sebut pada tuan-tuan, nak kongsi dengan tuan-tuan secara santai. Dalam Quran dan juga dalam sunnah Nabi selaku dua syariat agama. Tidak ada syariat yang lain melainkan daripada kedua-duanya. Dan tidak ada orang yang boleh buat syariat sendiri. Bahkan Nabi pun sekalipun dia bernama dengan persyarat yang nombor 2, syariat usani. Sebab sebahagian daripada agama Nabi Allah Ta'ala syariatkan dengan sebab Nabi. Ada juga. Kan? Dulu kita semayang di Baitullahil Maqdis. Setahun 2 tahun ikut pandangan ulama yang berbeza. Tiba-tiba Nabi nak sangat kiblat ni dijadikan ke Baitullahil Haram. Allah Ta'ala syariatkan dengan sebab Nabi kita nak. Ada satu ketika tuan-tuan dalam riwayat Muslim, Nabi nak sebut pada haji. Nabi kata pada sahabat, Nabi kata innallaha farada alaikumul hajj fahajju. Wahai sahabat aku, Allah Ta'ala dah turunkan perintah haji, kau orang kena haji. Ada seorang pula hamba Allah Ta'ala ni nak tanya pula, afi kulli am ya Rasulullah. Setiap tahun ke Nabi? Nabi diam. Dia tanya lagi, fi kulli am ya Rasulullah. Setiap tahun ke ya Nabi? Nabi diam lagi sampai 3-4 kali dia tanya.
Nabi kata, "Lau qultu na'am la wajaba." Kalau aku kata ya, nescaya Allah Taala akan wajibkan. Wa mastata'tu. Tak mungkin kau tak mampu haji setiap tahun. Nabi tak kata, kalau Nabi kata kalau kata ya, nescaya kau wajib haji tiap-tiap tahun. Nah, ya kita kalau haji tiap-tiap tahun ni macam 50 sembahyang rakaat itulah. 50 waktu kita sembahyang. Nanya kita. Kan? Beratlah bagi bukan nanya. Berat bagi kita. Haji kalau tiap-tiap tahun, berat bagi kita. Semua hidup sekali pun susah nak haji. Ini tiap-tiap tahun. Kan? Tak boleh buat kita, confirm. Nabi kata kalau kata ya, nescaya Allah Taala wajibkan. Sebab lidah Nabi ni dia mustajab. Sebab tu kita nak berdoa, terutamanya kita ambil doa Quran selaku kalamullah. Perkataan yang keluar daripada Allah Taala sendiri. Untuk takluk mahfuz kalimah itu. Yang keluar daripada Allah Taala sendiri, dan juga doa Nabi, sebab dia doa wahyu, dan dia juga yang doa yang keluar daripada lidah yang mustajab. Lidah Nabi ni mustajab, pasal dia maksum. Lidah dia bersih, hati dia bersih. Kita kan? Lidah dia mustajab. Dia kata kalau kata ya, nescaya akan jadi fardu. Kemudian Nabi pesan pada sahabat dia. Nabi kata zaruni ma taraktukum. Apa yang aku tak syariatkan kau tak payahlah tanya. Saya nanya, kau buat je apa yang aku syariatkan. Yang aku tak syariat kau jangan tanya. Sebab tu ulama tuan-tuan dalam usul dia buat kaedah. Tarku ma tarakan Nabi sunnah ka sunnati fi'li ma fa'alan Nabi. Meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi satu sunnah, umpama melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nampak? Banyak orang yang cenderung kepada kata maulud bid'ah, itu bid'ah. Dia pakai kaedah ni lah. Sebab itu tidak disyariatkan, tidak pula dilakukan oleh salafus soleh. Nabi kata taraktu ma zarawni ma taraktukum. Tarku ma tarakan Nabi sunnah. Meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sunnah. Pasal Nabi kata begitu. Dia pakai kaedah tu. Nampak? Nabi kata jangan tanya. Apa yang aku tak syariat kau tak payah tanya. Nabi kata. Rosaknya umat terdahulu, Nabi kata kerana mereka ni banyak bertanya. Tapi bila mereka tanya, mereka menyalahi pula Nabi-Nabi mereka. Bila aku suruh buat benda tu kau buatlah. Sekadar yang kau mampu, yang aku larang kau tinggalkan segala-galanya. Nabi sebut itu. Nampak? Nabi marah tanya. Sebab tu tanya-tanya ni tuan-tuan dalam Islam ni, dalam syariat dia ada dua. Satu tanya yang sunnah, satu tanya yang makruh. Dan kadang-kadang tanya tu pula dia boleh jadi haram. Nampak? Tanya nak boleh menambahkan ilmu dia di sunnah. Allah Taala kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nabi kata dalam riwayat Al-Baihaqi umpamanya daripada Ali, Nabi kata as-su'al nisful ilmi. Pertanyaan ni adalah separuh daripada ilmu. Tapi ada jugalah Nabi larang tanya. Pertama tanya-tanya benda yang tidak bermanfaat, ataupun tanya yang boleh yang tak ada apa-apa nilai dalam syarak. Tanya benda baik dia. Nampak? Jadi yang saya nak kongsikan ialah jam lagi. Baru setengah jam, 40 minit. Kalimah ini tuan-tuan, dalam Quran dan dalam sunnah Nabi, dia ada berapa lafaz. Yang paling utama ialah ada 3 lafaz. Dan ketiga-tiga ini walaupun berbeza daripada sirahnya, bentuknya itu, tapi dia tetap merujuk kepada la ilaha illallah. Pertama ialah kalimah itu sendiri, la ilaha illallah. Bahkan ini yang paling banyak yang ada dalam Quran dan dalam hadis Nabi. Walaupun saya tak ingat kesemuanya, tapi pernah boleh buka dalam Quran, boleh buka dalam mana-mana buku hadis tentang kelebihan kalimah tauhid. Banyak kalimah itulah la ilaha illallah. Yang kedua dipanggil lafaz Allah tu ditukahu, la ilaha illahu. Tadi la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Yang ini tiada Tuhan melainkan Dia. Hu tu Dia. Sebab tu ada mazhab tuan-tuan, ada satu ajaran dalam tasawuf, dia berzikir dengan hu. Hu tu Dia lah. Zikir Allah tu biasalah, Allah. Dia zikir hu.
Kadang-kadang dipanggil ya Allah, kadang-kadang dia kata Yahu. Yahu bukan Yahoo Google ni dah. Ni Yahu ni nama Allah Taala. Bagi mereka lah. Tapi kita ulama ahli sunnah yang berdasar pada syariat, tidak ada nas yang menunjukkan bahawa Hu ini satu nama khas bagi Allah Taala. Jadi kita tak boleh jadikan dia zikir. Cukuplah dalam mana-mana zikir ada. Tapi adalah satu kumpulan tasawuf apa Allah Taala alam. Dalam perubatan Islam pun dia ajar zikir itu tuan-tuan. Tengah perubatan dia ajar zikir Yahu. Yahu. Kita belajar perubatan Islam. Ada zikir tu. Tiap malam kita baca lah 1 kali ke 150 kali. Tapi saya tak pernah amal lah. Menyalahi syarat lah. Yahu ni mana? Hu ni dia kata satu. Pasal apa dia kata Hu ni nama Allah Ta'ala? Pasal Allahu ada Hu. Dia kata nama Allah Ta'ala ini berdiri di atas 4 keadaan. Pertama alif, ahadiyah. Yang kedua lam, jaman. Yang ketiga lam, kamal. Yang keempat hu, dia kata huwaya. Itu dia kata Yahu. Dia tu makna merujuk juga kepada Allah Ta'ala. Dia tu nama khas bagi Allah Ta'ala. Tapi kita ahli sunnah ni kita sebenarnya, tapi mereka pun dakwa ahli sunnah juga. Dia kata dia ahli sunnah. Kita pun kata ahli sunnah. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Dia tu dia merujuk kepada dhamir yang kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi bukanlah satu nama khas, nama Tuhan. Tidaklah. Allah Ta'ala alam. Jadi la ilaha illahu. Tuan-tuan boleh tengok banyak dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut la ilaha illahu. Antaranya dalam, contoh saya bagi dalam mukaddimah surah Al-Imran. Alif lam mim. Allahu la ilaha illahu. Dia tambah Allah tapi ada la ilaha illahu. Umpama juga dalam surah Al-Baqarah ayat yang keberapa tu? 160 lebih, 163. Sama juga. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Ar-Rahmanur Rahim, kita tengok. Itu juga adalah la ilaha illahu. Banyak Allah Ta'ala guna la ilaha illahu sebagai ganti kepada la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan dia. Dia tu kembali pada Allah Ta'ala. Bahkan ayat ni juga tuan-tuan ayat yang baik. Kita baca maksurat, dia masukkan ayat ini dalam kelompok ayat-ayat yang afdal. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu rahmanur rahim. Dan sudut ayat di ayat Quran. Dan sudut pengamalan pun ada nas yang menunjukkan bahawa ayat ini adalah ayat yang afdal. Antaranya beberapa riwayat Abi Dawud dan lain-lain lah, daripada Asma' bintu Yazid. Yang Nabi kata Ismullah Al-A'zam, nama Allah Ta'ala yang besar ada pada ayat ini. Nabi pun baca wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nampak? Tuan-tuan tempat sembahyang tu tuan baca. Ayat ini sama juga prinsipnya. Dia tidak termasuk dalam kelompok zikir selepas solat. Namun dia adalah ayat yang afdal. Saya baca tapi saya tak baca selalu. Saya cuma baca sekali-sekala. Pasal dia bukan dalam kelompok zikir selepas solat. Tapi dia ayat yang afdal. Setiap baca kita baca. Sambil berjalan kita boleh ulang-ulang baca ayat ini. Sebab Nabi kata Bismillah Al-Azam duduk dalam ayat ini. Lagi macam akhir surah At-Taubah. Saya bagi yang penting-penting yang melibatkan amalan yang saya amalkan. Akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Ingat, bil mu'minina raufur rahim. Allah Ta'ala kata fa in tawallaw faqul. Allah Ta'ala suruh Nabi kul tu. Kita pun kena kul juga. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Lagi wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Ta'ala kata kalau mereka engkar, orang kafir lah. Kita nak dakwah mereka, nak ajak mereka pada Islam. Kalau Allah Ta'ala kata kalau mereka engkar, kamu kata je hasbiyallahu la ilaha illahu. Memadailah Allah Ta'ala bagiku, penolongku, tiada Tuhan melainkan dia. Kepadanya aku berserah. Dialah Tuhan Arasy yang maha besar. Wa huwa rabbul arsyil azim.
Ulama kata Al-Azim itu kembali pada Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala. Rabbul Arsyil Azim. Sehingga ulama kata Azim itu adalah arash. Sebab arash juga merupakan satu makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang besar, yang agung. Sehingga tidak diketahui berapa besar arash itu. Nampak? Besar arash ni. Kita pun tak tahu besar. Sebesar-besar makhluk Allah ialah arash. Perumpamaan seluruh alam dengan kursi Allah, Nabi kata umpama satu cincin dibuang ke padang pasir. Cincin itu adalah alam kamu. Keseluruhan padang pasir itu adalah kursi Allah. Kemudian perumpamaan kursi dengan arash. Satu cincin besi lain dibuang ke padang pasir. Cincin besi itu adalah kursi. Kalau padang pasir besar tu dah jadi cincin kecil. Kemudian padang pasir yang besar itu adalah arash Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita pun tak boleh nak fikir besar mana arash Allah Ta'ala. Besar arash Allah Ta'ala. Nampak? Sebab tu ulama kata, walau hadza qadarul arsy fama balu bi rabbil alamin. Kalau inilah besarnya arash ini pun kita tak boleh jangka. Maka apakah sangkaanmu kepada Tuhan yang besar itu? Nampak? Bukan kita kata Allah Ta'ala besar macam tu, tidak. Kan? Kita pun semayang, Allah Ta'ala kata Allahu Akbar. Allah Ta'ala lah yang paling besar. Segala-galanya. Arash pun Allah Ta'ala jadikan satu makhluk yang manusia tak pernah tahu dia besar macam mana. Besar. Allah Ta'ala kata dia tahu. Kita tengok langit ni macam besar. Kita belajar dulu ilmu apa? Oh, ni matahari, bumi keliling kan, matahari, bulan keliling. Itu baru satu alam. Imam Al-Ghazali kata kita ni ada 8 alam. 8,000 alam. Baru ni alam yang kita nampak ni baru satu alam daripada dia. Sebab tu kerajaan Allah Ta'ala ni dia besar. Kan? Sesuai lah bila Allah Ta'ala kata wal malik, dia lah raja. Pasal memang dia raja. Nampak? Jadi hasbiyallahu la ilaha illa. Dari sudut pengamalan tuan-tuan, ayat ni pun kita boleh amalkan. Pertama, kerana dia adalah satu perintah Allah Ta'ala kepada Nabi untuk dia Nabi baca menghadapi kesulitan orang kufar. Dan dari sudut nafs hadis Nabi juga adalah nafs yang menunjukkan bahawa amalan ini kita boleh baca 7 kali pagi, 7 kali petang disunahkan. Cuma sebagian ulama kata sahih, hasan, sebagian ulama dia kata sahih. Tapi saya selalu amalkanlah 7 kali pagi, 7 kali petang. Ini hadis Abi Darda yang diriwayatkan oleh Abi Dawud. Nabi kata man qala idza asbaha wa idza amsa. Siapa-siapa yang setiap pagi dan petang dia baca ayat ini sab'a marrat 7 kali. Nabi kata kafallahu amra. Allah Ta'ala akan mencukupkan urusannya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. 7 kali lah pagi, 7 kali petang. Kita buat amalan. Amalan ini sunnah insya-Allah Ta'ala. Walaupun ada semua ulama lah dia kata tak, tapi saya amalkanlah sebagai bacaan. Zikir kita biasa. Nabi kata dicukupkan bagi. Nampak? Lagi pula dia ayat Quran. Jadi bolehlah kita mengamalkan. Cuma ni kita nak kena sentiasa saya ingatkan juga. Ada amalan yang dia betul-betul sunnah, tapi kadang-kadang fadilat yang dikhabarkan tentang perkara itu kadang-kadang tidak disandarkan kepada nas yang betul-betul syar'i. Saya pernah pergi di satu kuliah adalah Allah Ta'ala alam. Dia kata siapa yang baca ayat ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan buka pintu ghaib baginya. Sehingga kalau dia nak mati pun Allah Ta'ala akan bagi tahu, dan dia akan tahu bila dia nak mati. Saya kata hebat ayat. Tahu saya ayat ni dari sudut pengamalannya satu hadis ni je. Nabi tak sebut fadilah pun. Nabi cuma sebut diamalkan 7 kali pagi, 7 kali petang. Satu nah ni je. Yang ini pun sebagai ulama kata sahih, sebagai ulama kata sahih. Boleh kita amalkan. Tapi jangan kalau ada fadilah macam tu dalam nas, okey. Siapa-siapa yang nak mati, dia akan tahu, oh hadisnya begini-begini. Kita akan terima. Tapi kalau sekadar dakwahan, Allah Ta'ala nak mati, kita akan tahu kita mati bila. Nabi pun dalam setengah riwayat, Nabi pun tak tahu dia mati bila. Macam mana kita boleh tahu kita nak mati bila? Hebatlah kita. Kan?
Tak ada siapa tahu urusan kematian. Kita pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Mungkin adalah sekadar rasa Allah Ta'ala bagi firasat pada kita. Tapi biasanya orang nak mati tu dia tak mati. Orang tak nak mati dia mati. Tahun lepas ada seorang dia panjat masjid dekat jalan masjid India, panjat naik kat menara 7. Tak mati kau mati. Kau mati tu. Kan? Kita yang tak nak mati ni berjalan-jalan baik kita langgar pun mati kita. Kita tak siapa tahu. Mati ni dia ghaib. Dan ghaib ni Allah Ta'ala dah bagi kaedah. La ya'lamul ghaiba illa hu. Tidak tahu benda ghaib melainkan hanya dia. Nabi pun tuan banyak riwayat satu kala dari riwayat Muslim pun ada Aisyah. Nabi sakit, dia ingat dia nak mati dah. Nabi kira-kira dalam poket dia ada beberapa dirham. Dia panggil Aisyah, wahai Aisyah, aku nak kau dermakan duit-duit aku yang ada dalam poket. Aku tak nak mati nanti, bawa duit tu, aku tak mau. Aisyah ni terlupa. Bila Nabi sihat, Nabi nak pakai baju tu, Nabi cek, ada duit dalam poket. Dia marah Aisyah. Dia kata aku dah pesan. Kan? Suruh dermakan duit ni. Sebab aku ingat aku nak mati. Kalau aku mati, duit ni ada macam mana? Kan? Macam mana aku nak jawab Allah Ta'ala duit ni? Contohnya adalah ya. Lagi banyaklah ya. Tuan-tuan boleh baca Quran sendiri. La ilaha illahu, la ilaha illahu. Bahkan tuan-tuan boleh juga zikirkan menggantikan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illahu, la ilaha illallah kita dah tahu. Kemudian la ilaha illahu dia pun dah sebut, dia ganti kepada la ilaha illallah di ayat Quran, dan dia ada juga amalan yang boleh kita lakukan. Antaranya hasbiyallahu la ilaha illahu sampai habis itulah. Buat amalan 7 kali pagi, 7 kali petang. Dalam surah At-Taubah ayat yang paling akhir. Bolehlah buat amalan. Dia zikir. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, juga merujuk kepada makna yang sama. Cuma kalau tadi tiada Tuhan melainkan Allah, kemudian tiada Tuhan melainkan dia, yang ni Allah. Satu lagi ialah tiada Tuhan melainkan engkau. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan engkau. Dalam Quran pun ada ayat yang Allah Ta'ala kata la ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan engkau. Kita khitab terus pada Allah Ta'ala. Nampak? Ada sebenarnya kalimah ini juga Nabi kata satu kalimah yang menunjukkan ataupun yang memuatkan Ismullah Al-A'zam. Nampak? Satu hari ada sahabat semayang, Nabi masuk masjid melalui riwayat daripada Anas. Sahabat tu baca, lepas tasyahud lah, fil alamin innaka hamidun majid. Sahabat tu baca, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Dia kata Al-Hannan Al-Mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nampak? Dia puji Allah, dia kata la ilaha illa anta, kemudian dia sebut beberapa nama Allah Ta'ala yang berkait dengan nama-nama yang merujuk kepada kekurniaan. Allah Ta'ala ni maha mengurnia. Bila Nabi dengar dia baca, Nabi kata apa? Nabi kata laqad sa'ala bismillahil a'zam alladhi idza du'iya ajaba walladhi idza su'ila a'ta. Dia telah meminta dengan nama Allah yang agung, yang mana jika dia diminta dia akan diberi. Jika dia berdoa dengannya dia akan dimustajabkan. Nampak? Dalam semayang. Sebab tu saya sendiri pun adalah kalau saya baca ketemu dalam semayang. Semayang wajib ni kita tak boleh baca sangat doa panjang-panjang. Al-Imam Syafi'i memberi kebenaran dalam doa-doa selepas tasyahud, sekadar tasyahud. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. La ilaha illallah. Sebagai ulama kata tasyahud cuma asyhadu an la tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi doa pun sebenarnya dia tak boleh lebih daripada 3. Kalau jadi imam lah, kalau seorang tak kisah baca panjang mana pun kan.
Makmum pun tak apa. Makmum, imam dah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu-satunya waktu yang makmum diberi keharusan dalam mazhab Syafi'i supaya kita tidak ikut imam bila ketika salam. Imam dah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak baca banyak lagi doa, baca. Tak salah apa. Bahkan ada ulama Syafi'i yang mensunahkan kita membaca doa panjang-panjang tanpa kita mengikuti imam yang sudah beri salam. Sebab imam dah habis dah. Malah sebagian ulama kata salam tu tak ada apa-apa dah. Kan? Al-Imam Abu Hanifah tuan-tuan. Tuan-tuan baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Baca tahiyat kan? Tak sempat salah, terkentut. Alamak. Tuan-tuan tak perlu ulang semuanya dalam mazhab Abu Hanifah. Sebab bagi dia salam tu dia bukan rukun. Salam ni hanya keluar semayang. Dia bukan rukun. Lepas tu kalau terkentut masa sebelum salam bagi dia dah kira sah lah semayang. Tak ada apa. Tapi kita kena semayang balik dah. Sebab kita berpegang kepada salam ni adalah satu rukun. Maka kita kena semayang balik. Nampak? Jadi la ilaha illa anta. Baca itu. Dan biasa yang tuan-tuan selalu dengar dan tuan-tuan juga mungkin ada baca mana-mana buku yang disebut sebagai doa Nabi apa lampu ikan tu ada, tak lupa. Nabi Yunus alaihi salam dia panggil doa Zinun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah Taala sebut dalam Quran, Nabi pun sebut dalam hadisnya, suruh sahabat membaca perkataan ini. Cuma Nabi tambah Allahumma. Tuan-tuan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu Quran. Tuan-tuan baca Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu hadis Nabi, itu doa Nabi. Nampak? Tapi doa yang diceduk daripada Quran cuma Nabi tambah Allahumma. Dia bukan doa, dia zikir. Tapi dia satu zikir yang disebut sebagai yaqum maqamad doa. Zikir yang berdiri di atas tempat doa. Dia zikir. Sebab zikir ada dua tuan-tuan. Satu zikir yang mutlak, satu zikir doa. Ini dia panggil zikir doa. Dia zikir tapi dia doa. Lepas tu Nabi baca Allahumma, wahai Tuhan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi pun sebut perkara yang sama. Nabi kata doa Zinnun ini adalah doa yang mustajab. Tidak diminta kepada Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala akan memberinya. Padanya ada Ismullah Al-Azam. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ini juga antara zikir yang saya selalu banyak baca. Terutama bila petang. Petang saya baca ini. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pasal Allah Ta'ala kata laula angkana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Lepas tu ulama kata zikir ni tuan-tuan, dia boleh mengeluarkan kita daripada masalah sebesar mana pun. Kita ni untunglah tuan-tuan, kita ada masalah besar mana pun, kita duduk atas dunia lagi, duduk atas bumi lagi. Nabi Yunus sudahlah duduk perut ikan, duduk dalam laut tu. Tak ada siapa boleh tolong dia melainkan Allah Ta'ala je. Tak ada apa bantuan yang dia boleh dapat. Tapi Allah Ta'ala kata kalaulah dia tidak berzikir, nescaya dia akan kekal dalam perut ikan itu selama-lama sampai hari kiamat. Zikir itu yang menyelamatkan dia. Allah Ta'ala yang selamatkan dia, tapi dengan sebab amalan zikir. Tuan-tuan pergi mana-mana pusat perubatan Islam, antara zikir dia suruh tuan-tuan selalu baca, zikir ni, zikir Nabi Yunus. Nampak? Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian adalah riwayat lain umpama siapa yang baca zikir ini ketika sakitnya sebanyak 40 kali kurang-kurangnya dia mati syahid. Tapi itu dhaif. Dia lemah, dia tak boleh dijadikan saudara. Cerita dia baca lah tentang kat mana waktu kita sihat, waktu kita sakit. Kerana padanya ada ketauhidan dan padanya juga ada dipanggil taubat. La ilaha illa anta tu mentauhidkan Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ada taubat. Umpama yang dibaca oleh Nabi Adam alaihi salam tak kala dia engkar pada Allah Taala, dibuang daripada syurga. Dia sentiasa baca Rabbana zalamna anfusana. Kita mengakui kita ni bersalah. Jadi sama dah juga dalam konteks ini.
Dia dua benda yang amat besar nilai dia di sisi syarak. Pertama, ketauhidan kepada Allah. Kedua, mengaku salah sendiri, mengaku kita ni menzalimi diri sendiri. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Samalah dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Kita ni kalau ada apa-apa berlaku, kita cepat nak salahkan orang. Maknanya kita kena salahkan diri sendiri. Kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam AS dengan sebab dia baca doa ini. Kita pun korban sekali, dua kali ni kita kena baca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan satu juga doa yang amat baik, yang tuan-tuan, ini saya kongsi saya sendiri lah. Daripada zaman sekolah saya baca doa ni. Doa Ashabul Kahfi. Yang tuan-tuan baca tidak di Jumaat tu lah. Kahfi kan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tuan-tuan, Ashabul Kahfi dia baca doa ni. Akhirnya Allah Ta'ala bagi keajaiban pada dia. Mati beratus tahun, akhirnya dihidupkan kembali. Dia baca doa ni. Jadi kita pun sama. Kita ada anak aja doa ni. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Saya daripada zaman sekolah baca doa. Sekolah. Nampak? Jadi nak cerita, la ilaha illa anta, la ilaha illallah, la ilaha illahu, satu kalimah yang benar-benar besar kepentingannya dan kita boleh menjadikan dia dalam amalan kita seharian. Selain daripada kalimah ini, dia menunjukkan kepada ketauhidan, dia juga menunjukkan nama Tuhan yang amat besar, Bismillah al-Azam. Dia juga boleh dijadikan amalan yang kita lakukan setiap hari. Mudah-mudahan kehidupan kita akan bertambah baik. Boleh? Sejauh ni ada soalan? Tak ada soalan, kita makan. Jadi saya rasa mungkin fokusnya kita malam ini, 3 lafaz itu yang ada dalam syarak. Kemudian saya sebenarnya ada satu benda lagi saya nak kongsikan sebelum saya masuk ke tajuk yang baru, kalimah Allah. Itulah syarat-syarat dipanggil dalam la ilaha illallah. Ada 7 syarat yang ulama ahli sunnah kita dengarkan. Dan itu saya akan sebut sebentar lalu lah, pada ilmiah sikit. Kemudian kita akan masuklah tajuk tentang Allah. Uluhiyah, ketuhanan Allah Ta'ala. Sebab dulu saya sebut akidah ni dia ada 3. Dia ada ketuhanan, dia ada kenabian dan dia ada ghaib. Dan kita tak masuk mana-mana lagi tu. Kita baru la ilaha illallah, ketuhanan juga lah. Tapi mukaddimah kepada ketiga-tiga keseluruhan akidah ialah kalimah ini. Kita baru masuk yang betul-betul itu. Dan kita tak masuk mana-mana bab secara spesifik. Kita akan masuklah insya-Allah Ta'ala dan next kuliah nanti tentang kalimah Allah. Lafaznya, maknanya dan juga hukum hakam yang disebut oleh ulama kita berkaitan dengan boleh. Jadi insya-Allah Ta'ala cuma next kuliah insya-Allah ramai sikit ada bertakbiran. Saya sebenarnya kalau lagi ramai saya lagi seronok. Tapi ni pun dah kira ramai dah. Ada surah tu kali 5 orang kan? 5 orang. Okey lagi tu, ada surah tak ada orang. Surah tu pun gelap. Saya pergi maghrib kan, gelap surah. Alamak, bukan sekali. Ada 2 kali saya pergi gelap. Saya pula kena telefon SQ dia. Mana ni? Jaga kesihatan. Surah sampai gelap tu kan. Dan bila saya bagi pulang, saya marah betul lah. Lepas pulang, bila dah ramai sikit, ada 5-10 orang kan. Saya kata patut tempat ni kan dinamakan kampung syaitan, saya kata. Pasal surau pun susah nak jaga kan. Nak azan pun payah. Itu untunglah. Tempat tu tuan-tuan dah 10 tahun dia buat bangunan. Tapi surau baru 3 tahun beroperasi. Bertahun-tahun surau tu diabaikan, tak ada orang semayang, tak ada apa. Jadi penempatan tu tak ada semayang berjemaah lah. Contoh macam kawasan sini kan, surau ni tak ada. Surau ada tapi tak ada orang semayang. Tak dihidupkan, tak dijalankan. Dia di kondo lah, kondo ni cerita kondo kan. Bukan kondom, kondominium. Penduduk dia tuan-tuan, rumah dia banyak ratus jugalah dia punya. Ada 3-4 blok. Majoriti orang Melayu. Tapi itulah surau cantik kan. Lawa, lagi lawa surau dia bila tu tuan-tuan. Cuma dia kecil je.
Bukan ni besar, dia kecil tapi cantik. Sebab dia pondok, tingkat 9. Tuan-tuan naik tingkat 9 tu kan, tuan-tuan tak rasa macam duduk atas bangunan. Tuan-tuan rasa macam duduk atas darat. Ada tanah, ada swimming pool, ada landscape. Macam duduk atas tanah. Tingkat 9 padahal. Cantik tempat. Surau tu alhamdulillah. Tapi tak dimakmurkan, sayang. Tapi okeylah, setakat ni dia dah baru 3 tahun beroperasi. Bulan puasa orang penuh, melimpah, tak cukup surau tu. Tapi dah balik waktu lain, jadi macam sedia kala. Semayang Jumaat pun 5 orang, 6 orang. Pernah 2 kali saya tulis tak ada orang. Saya tengok gelap, saya dah sampai lewat. Tengok gelap, alamak. Saya pula masuk azan. Saya telefon dia punya SU, kita ada nombor SU lah. Panggil dia lah, dia datang. Saya semayang dengan dia je. Kalau tak ada kuliah lah, berdua nak kuliah apa? Tapi the next kuliah bila saya pergi, saya kongsikan sikit. Kita dah ada dengan surau ni. Kita orang lain kita jangan hirau. Tapi kita nak kena, tak boleh lah biarkan surau sampai tak ada azan. Kita dah tahu ada kuliah lah, kena jaga. Tapi okey lah, macam tempat ni. Jadi saya setakat itu dulu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Qul qawli hadza wa billahi wa assalamu alaikum.